Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 13 Jun 2023. Polis Diraja Malaysia PDRM akan membuat permohonan kepada Polis Antarabangsa Interpol bagi mendapatkan identiti dan lokasi terkini pelawak kelahiran Singapura Jocelyn Chia. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Arullah Sani berkata pihaknya akan melakukan permohonan berkenaan esok bagi membantu siasatan berhubung klip video yang tular di media sosial. Jelas beliau, PDRM juga sudah membuat permohonan profiling kepada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM dan perkara itu masih lagi dalam tindakan SKMM. Sementara itu, salinan transkrip ucapan suspek sudah pun dilakukan dan siasatan kes berkenaan dijalankan mengikut Seksyen 504 505-C Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Terdahulu, tindakan Jocelyn yang mempelekehkan Malaysia dalam satu persembahan komedi bertajuk Singapore vs Malaysia di New York, Amerika Syarikat mendapat kecaman daripada pelbagai pihak. Selain menghina dengan kata-kata kesat dalam persembahan itu, Jocelyn turut mempersendah insiden kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370. Kerajaan menjangka menyalurkan sumbangan tunai rahmah fasa 3 kepada penerima yang layak sebelum sambutan Hari Raya Aidiladha. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bayaran itu melibatkan peruntukan lebih 2 bilion ringgit dan akan memanfaatkan 8 juta penerima yang akan menerima bayaran antara RM100 hingga RM1,300. Dalam perkembangan berkaitan, belia sebanyak RM200 melibatkan belia berusia 18 hingga 21 tahun akan disalurkan sebelum minggu ketiga bulan ini. Mengenai belanjawan untuk meringankan beban kos sara hidup pula, Menteri Kewangan itu berkata sehingga Mei ini sebanyak RM158 bilion atau 41% daripada keseluruhan peruntukan belanjawan 2023 telah dibelanjakan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Seri Nur Aini Ahmad yang ingin tahu pembaharuan dibuat kerajaan dalam pendekatan serta tata kelola undang-undang atau peraturan bagi mengekang keterisan wang awam. Selain meminta Perdana Menteri menyatakan juga pelaporan perbelanjaan dan pemantauan belanjawan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kekeliruan dibangkitkan pembangkang berhubung kes Kalimah Allah yang dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja serta keputusan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sebelum ini adalah dua perkara berbeza. Anwar berkata titah Sultan Selangor bukan merujuk kepada tindakan kerajaan menarik balik rayuan dalam kes yang difailkan oleh Jill Island terhadap Kerajaan Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri KDN sebelum ini. Sebaliknya, beliau memberitahu titah baginda merujuk kepada usaha kerajaan untuk memperkemas peraturan semasa berhubung penggunaan kalimah Allah di Semenanjung dan Sabah serta Sarawak mengikut keputusan Majlis Raja-Raja. Oleh itu, katanya beliau tidak melihat sebab munasabah sehingga perlu dirujuk ke Jawatankuasa Hak Asasi dan Kebebasan kononnya mengeluarkan kenyataan mengelirukan. Beliau menjawab isu berkenaan di Dewan Rakyat hari ini. Tegasnya, keputusan kerajaan menarik balik rayuan dalam isu kalimah Allah di mahkamah sudah dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong menerusi panggilan telefon dan disaksikan semua jemaah menteri 7 Februari lalu. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan menyifatkan dakwaan bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa mengenai 2 juta ahli UMNO keluar parti sebagai tidak berasas. Beliau berkata kenyataan Presiden Muafakat Nasional MN itu tidak munasabah kerana tiada bukti menunjukkan terdapat ramai ahli UMNO keluar parti. Pada Sabtu lalu, Anwar dilaporkan berkata lebih 2 juta ahli UMNO sudah meninggalkan parti itu dan mendakwa UMNO kini bukan lagi parti yang menjadi pilihan rakyat. Selain itu, Muhammad berkata beliau meletakkan syarat kepada pemimpin dan ahli UMNO sekiranya mahu memastikan UMNO memenangi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri tidak lama lagi. Beliau berkata antara syarat tersebut adalah seluruh jentera parti kena bekerja kuat, tidak bertelagah, cah keting dan meletakkan calon yang boleh menang. Menurutnya, beliau percaya UMNO mampu memenangi PRN itu sekiranya ahli dan pemimpin parti mematuhi syarat-syarat tersebut. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan negar?
Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Baru-baru ini tular di laman media sosial mengenai logo Tahun Melawat Perlis 2024-2025 yang mendapatkan kritikan kerana dikatakan low budget. Bagaimanapun, perkara itu ditepis Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli yang menegaskan bahawa menerusi pemerhatian beliau, hantaran berhubung pemilihan logo berkenaan di laman Facebook Tourism of Perlis Official hanya dibantah oleh 3 ke 4 orang individu sahaja. Katanya tiada sebarang isu yang timbul berikutan pemilihan logo berkenaan yang didedahkan sejak Jumaat lalu. Terdahulu, logo yang dipamerkan menerusi laman Facebook itu mendapat kritikan ramai pihak termasuk Timbalan Pengerusi PKR Negeri Nur Amin Ahmad. Menurut Nur Amin, reka bentuk logo yang dipilih itu kelihatan agak cincai berbanding beberapa logo lain yang menyertai pertandingan mencipta logo tersebut. Seorang gelandangan didenda RM300 oleh Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini selepas mencetuskan kekecohan dalam sebuah restoran kerana tidak dipanggil baby pada 4 Jun lalu. Tertuduh Muhammad Asri Abdullah, 50 tahun, mengaku bersalah selepas kertas pertuduhan dibacakan ke atasnya di hadapan Magistrate Muhammad Reza Azhar Razali yang turut menetapkan penjara 7 hari jika gagal membayar denda. Mengikut pertuduhan, Muhammad Asri yang tidak diwakili peguam didakwa melakukan mudarat awam sehingga menyebabkan kegusaran orang awam ketika berada di sebuah restoran di Putra Heights, Subang Jaya pada pukul 9 pagi. Oleh demikian, gelandangan yang berpakaian kemeja jalur biru itu dituduh di bawah Seksyen 290 Kanun Kesesaan yang boleh membawa hukuman denda sehingga RM400 jika sabit kesalahan. Berdasarkan fakta kes, tertuduh merupakan pelanggan di restoran berkenaan secara tiba-tiba bertindak agresif dengan menjerit dan membaling bungkusan makanan serta minuman panas ke arah kedai sehingga terkena seorang kanak-kanak berusia 4 tahun. Kembali seterusnya ke berita dunia, polis China memberi amaran wujud banyak penipuan dan tawaran tiket palsu untuk bertemu bintang bola sepak Argentina Lionel Messi yang tiba di ibu negara untuk perlawanan persahabatan menentang Australia Khamis ini. Mereka juga mengingatkan orang ramai tidak terpedaya dengan iklan yang tersebar secara meluas baru-baru ini menjanjikan peluang makan malam ditemani Messi dengan bayaran RM194,269. Antara tawaran yang disiarkan secara dalam talian turut melibatkan penjualan pas masuk ke seluruh kawasan stadium dengan harga RM3,230 dan pakej VIP istimewa tempat duduk barisan hadapan, jersey bertanda tangan dan gambar bersama Messi dengan harga lebih RM5,180. Terdapat juga iklan palsu yang menawarkan kemunculan Messi memberi pujian dan ulasan positif dalam penseriman secara langsung jualan produk dengan bayaran mencecah RM32.3 juta. Messi tiba di Beijing Sabtu lalu dan beratus-ratus peminat menunggu di luar hotel pasukan Argentina. Malah ada yang sanggup menempah bilik di hotel sama untuk melihat kelibat Messi. Pasukan penyelamat mencari 3 pelancong Britain yang hilang selepas bot yang mereka naiki terbakar ketika menyeberangi Laut Merah di Mesir kemarin. Bot pelancong itu membawa 27 orang termasuk 12 kru di luar pantai dekat Bandar Mersa Alam. Ketika kejadian, bot berkenaan dikatakan terbakar ketika kru melakukan taklimat penjelam kepada penumpang sekitar pukul 6.30 pagi di Elphinstone. Seramai 12 pelancong Britain telah diselamatkan manakala usaha mencari diteruskan bagi mengesan 3 lagi yang masih hilang. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit
setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita Ekonomi Negara, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Kesejahteraan Sosial SWRC Universiti Malaya melancarkan Panduan Belanjawanku 2022-2023 serta aplikasi Mobile Belanjawanku untuk menyediakan anggaran perbelanjaan bulanan minimum untuk pelbagai jenis barangan dan perkhidmatan untuk isi rumah yang berbeza. Pelancaran buku dan aplikasi Belanjawanku tersebut telah dilancarkan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hari ini di Menara KWSP di Kuala Damansara. Panduan ini memperincikan perbelanjaan minimum mengikut kategori isi rumah selain menyediakan cadangan mengenai peruntukan perbelanjaan pilihan dan simpanan persendirian. Aplikasi Belanjawanku pula mengandungi ciri interaktif untuk pengguna memantau pembelanjaan mereka secara dalam talian dan boleh memilih untuk menggunakan Panduan Belanjawanku atau kaedah Rule of Thumb 1. Malaysia mencatatkan jumlah perdagangan bernilai RM2.8 trilion pada 2022 dengan nilai eksport berjumlah RM1.6 trilion dan import RM1.3 trilion. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memberitahu 7 negeri mencatatkan peningkatan 2 digit bagi ekspor dan import pada 2022 iaitu wilayah Persekutuan Labuan, Sarawak, Kedah, Johor, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah. Menurut DOSM, prestasi ekspor Malaysia pada 2022 bernilai RM1.6 trilion, meningkat sebanyak 25.0% berbanding RM1.2 trilion tahun sebelumnya. Dalam pada itu, import negara pada 2022 bernilai RM1.3 trilion, meningkat 31.3% berbanding RM987.3 bilion pada 2021. Selangor terus mendominasi import negara dengan 25.7%, diikuti Pulau Pinang dan Johor masing-masing 22.6% dan 22.4%. Berita sukan, pemain sensasi bola sepak wanita negara Intan Sarah Anisa Zulkifli sah dilamar kelab bola sepak yang berpangkalan di New York, Amerika Syarikat iaitu New York Dutch Lion FC NYD LFC. Perkara itu diumumkan NYD LFC menerusi akaun rasmi Instagram mereka semalam yang bertulis Intan telah ditandatangani untuk menyertai pasukan tersebut. Sebelum ini, Intan 24 tahun menjadi aset penting dalam arena bola sepak dan futsal wanita negara serta beraksi kali terakhir di Sukan SEA Vietnam tahun lalu. Selain bidang sukan, wanita asal Kuala Lumpur itu juga menceburi bidang lakonan, modeling, nyanyian dan merupakan seorang streamer. Kalau nak kurus, rujuklah Institut Sukan Negara. Itu adalah penegasan bekas Ketua Pegawai Eksekutif ISN, Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz yang kecewa kes atlet positif doping kerana mengambil suplemen atau produk kesihatan masih berlaku. Tegas Dr. Ramlan, mana-mana atlet tidak kira elit, senior atau pelapis perlu ada tanggungjawab untuk memastikan selain mengetahui kandungan produk yang mahu diambil atau pergi ke ISN jika perlukan kepastian. Terdahulu, Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS mengesahkan seorang atlet yang bertanding dalam Kejohanan Olahraga Kebangsaan Februari lalu positif ujian doping. Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan Zaki Sadri mendedahkan atlet pelapis wanita yang beraksi dalam acara lompat tinggi itu mengambil kopi dengan tujuan untuk menurunkan berat badan. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 14 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.